Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia. Saya di sini seperti biasa, saya buat siaran langsung daripada Hotel KSL. Apa khabar saudara? Menuju alam akhirat, anda orang yang pertama muncul pada malam ini. Apa khabar saudara Anwar Cubin? Saudara Hisham Hish. Begitu juga dengan saudara Syarul Azam, Waalaikumsalam dari Kota Baru saudara Zamari LC, bosku, ya, menuju akhirat. Hafiz Wan Bashirun, Hamidah Kamat, begitu juga dengan siapa? Assalamualaikum, semoga sihat. Joka, apa khabar saudara? Puan Aminah, apa khabar Kak Minah dari Terengganu, Kak Minah ya? Pak Krisani, Waalaikumsalam. Saudara Abdul Rashid ngah. Begitu juga dengan saudara Syah Ibrahim. Doa saya agar anda sentiasa sihat ya. Saudara Zamari, Cik Nizam, salam ya, Yahya Abdul Rahman, tulisan Jawi, jauh kecil tak nampak, saya susah nak baca. Rosila, Zulkifli Singgah, Fakri Sani, kita warga cinta damai. Benar saudara. Saudara Muhammad Fizi, apa khabar Mak Fizi? Salam dari Terengganu. Yusuf Awang, Waalaikumsalam. Saudara Hamzah Hussein, Muhammad Khairul Kamarudin. Alhamdulillah saya sihat. Ravi Jai Singh, how are you Ravi? Wak Yumun, Tuan Abdul Rahman, Tun Ismail dari Besut Terengganu. Wan Terengganu ya. Wan Ismail, apa khabar Wan? Doa saya agar anda sihat. Andy Mokhtar, Anwar Jubin, KWSP. Sekejap lagi akan saya beri pencerahan sedikit. Saudara Muhammad Azmi Mak Ali, apa khabar? Orang Kelantan Comel belaka Kelantan ni. Adi Rizal, Cik Nizam, Muhammad Sani Samsuri, Radin Razak dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf kerana saya harus meneruskan pemberian pencerahan. Saudara, baiklah saudara, hari ini hari Rabu, 9 bulan Mac 2022. Sebenarnya saudara, semakin hampir kita. Sudah hampir 28 hari saja lagi kita menanti kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Saudara, dekat ya saudara Rosli Yunus. Dan ini merupakan hari yang ke-718. Dah 718 hari dah COVID-19 ni menyerang. Masih lagi tiada langsung belas esannya pada warga kita ya. Rubidin, Ismail Marjab, saudara Bakar Ahmad, saudara Mak Azmi. Don't forget to click the notification bell. Kat mana tu saya tak tahu. Notification bell kat sini gamaknya. Teman saya bila minta suruh buat begitu saya buat. Saya tak tahu kat mananya. Ya saudara. Jadi saya harus dah hilang dah. Bila saya tekan ni hilang pula dah. Jadi saudara, saya tak nampak pula baca. Aduh. Hai. Saudara Azmi suruh saya tekan, lepas tu hilang. Baru nampak balik. Saudara bernama sejiwa. Baik saudara. Saudara Azmi, saudara Abang Yusof, saudara Wak Rafi. Sebenarnya memang sekarang ni saya mula rasa letih. Sebab tadi terburu-buru pulang daripada Pontian. Sebab saya pergi ke Tanjung Piai, saya pergi ke Pontian. Dan sebelum saya lupa, saya harus memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19 yang dilaporkan oleh saudara Rio. Terima kasih saudara Rio, saudara tidak henti-henti menghantar kiriman kepada saya berhubung dengan kedudukan COVID-19. Saudara Rio dari Simalaya. Hari ini nampak semalam lah ya, yang laporan ini sebenarnya bila saya kata hari ini tu artinya semalam jangkitannya. Sebab itu yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan. Saudara Rosli Yunus, semalam jangkitannya meningkat begitu ketara sangat. Daripada 26,000 dan melonjak kepada 31,490 warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah keseluruhan yang terkumpul adalah 3,680,953 warga kita saudara. Dan laporan kematian semalam adalah 79. Saudara, bagi negeri-negeri di Perlis ada 190 jangkitan. Di Kedah ni agak mengerikan kita.
cek awak lagu tu. Daripada 2,884 dia melonjak kepada 3,015 di Kedah. Di Pulau Pinang pun, ini tak ceroy, memang tak ceroy. Daripada 1,836 dia melonjak balik kepada 2,425. Di Perak 1,142. Yop, mintalah Yop Lebor menjerit supaya larilah gamaknya. Dan di Selangor, saudara, ya Allah, kenapalah keadaan itu. Saya harap agar warga Selangor lebih berhati-hati kerana jangkitannya melonjak balik daripada 6,757. Semalam warga Selangor yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan dijangkiti oleh virus corona COVID-19 dalam berjumlah 8,095 orang. Amat tinggi, saudara. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Mungkin kerana banjir, hujan dan sebagainya, maka COVID-19 ini mengganas. Wilayah Persekutuan daripada 2,181 dia melonjak kepada 4,527. 100% naiknya. Putrajaya juga meningkat dari 182 kepada 201. Di Negeri Sembilan pun Ujang, macam mana ni? Masih lagi tidak ada keredaan, malahan meningkat daripada 1,575 melonjak kepada 1,883. Bagaimanapun di Melaka, alhamdulillah, disusut daripada 863 kepada 554. Saudara, sabar saudara, saudara Muhammad Azmi PTP bila nak datang air baloi di mana tu ya? Saudara, di Johor alhamdulillah susut balik daripada 2,059 kepada 1,721. Mudah-mudahan dalam musim pilihan raya ni dia tu susutlah. Di Pahang susut sedikit daripada 1,619 kepada 1,409. Tetapi di Terengganu, saudara, saya hairan. Dah 2 hari berturut-turut. Hari ini semalam Terengganu 1,277. Di Kelantan ada sedikit susut. Daripada 1,856 kepada 1,647. Di Sabah juga susut sedikit daripada 1,235 kepada 1,216. Labuan ada sedikit peningkatan daripada 135 kepada 146. Dan yang menghairankan saya, agak mengerikan, adalah di Sarawak. Daripada 857 2 hari lepas, semalam jangkitannya adalah 1,903. Jumlah jangkitan untuk bulan ini saja sudah 179,292 warga kita yang dijangkiti. Itulah laporan yang sempat saya berikan kepada saudara. Doa saya agar kita sentiasa dipelihara oleh Allah SWT supaya dijauhkan daripada jangkitan COVID-19. Dan saya harap teman-teman semua jagalah kebersihan diri kita. Kalau tiada keperluan, air baloi kat Pontian, Jalan Benut. Allah, saya dah balik lah, Wak Rafi. Aduh, kalau tahu tadi saya singgah, tapi tak sempat dia, saudara. Masa sentiasa memburu saya. Sebab 9.30 saya harus memberi pencerahan. Saya janji saya pada warga yang saban malam menemani saya, jam 9.30 tepat saya pasti akan hadir untuk kita melabun seketika, memberi laporan apa yang berlaku sepanjang hari dan semalam, saudara. Jadi, sekali lagi saya berpesan agar kita jaga kebersihan diri kita, jaga penjarakan sosial. Kalau balik rumah, pastikan kita membasuh tangan ataupun mandi, bersihkan diri kita. Kita jagalah diri kita, saudara. Saya lihat nampaknya begitulah. Kalau dia dah buat suntikan vaksin pun ada juga jangkitannya, ya. Baik, saudara, naluri kehidupan. Kerana ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan serta kesusahan, bahkan duri yang melukainya juga, melainkan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Ini adalah Sahih Bukhari yang ke-5,641. Status hadis ini adalah hadis sahih, saudara. Pengajarannya bahawa setiap yang kita hadapi oleh seorang, sama ada berupa kenangan, kesenangan maupun kesusahan, adalah merupakan ujian untuk melihat siapakah yang lebih baik amalnya di sisi Allah. Setiap Muslim perlu sentiasa bersabar dan redha apabila ditimpa penyakit, keletihan, kesedihan maupun sebarang musibah. Macam banjir yang berlaku. Jadi kita kena redha atas apa yang berlaku, saudara. Saudara, tanah rambut. Sebagai Muslim juga kita hendaklah sentiasa sedar bahawa setiap kejadian berlaku dalam kehidupan kita ada hikmah yang tersendiri.
Allah SWT mendatangkan ujian berupa musibah, kesakitan, keletihan, kegusaran dan sesuatu yang mengganggu kehidupan adalah sebagai penghapus dosa dan peninggi darjat agar hamba-Nya sentiasa dalam rahmat-Nya. Kerana selalu kena ingat, rahmat Allah selalu luas. Seorang hamba yang bersabar dengan musibah, maka akan diampuni dosanya. Usahlah kita menyalahkan antara satu sama lain. Semoga dosa kita terampun, semoga saudara semua sabar. Itu peringatan saya tentang naluri kehidupan. Kita santun sedikit mengutara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Kata Cikgu Hibil, kesuraman dan kesedihan meracuni kita. Inilah asal kejadian histeria yang merupakan penyakit imajinasi. Artinya histeria itulah penyakit imajinasi saya, yang disebabkan oleh rasa tidak senang dan didokong oleh ketakutan. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata saudara. Seperti biasa saudara, bila buka bicara ini adalah salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Saudara mungkin merasakan pudar, tapi saya rasa masih lagi ada harapan. Saudara Syam, kumpulan wang simpanan kerja 10K pun boleh, 5K pun boleh. Saudara. Baik saudara, dan kita amat mengharapkan agar pimpinan negara dapatlah memikirkan keseluruhan tentang rintihan rakyat. Sampai itu jangan mereka berbelanja tanpa had. Khawatir kita kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan jadi muflis saudara. Jadi saudara, tajuk perbincangan kita ataupun labun kita malam ini adalah 3 hari lagi. Saya minta maaf saudara, mungkin suara saya kadang-kadang tak begitu bertenaga sebab memang saya amat keletihan. Tetapi demi untuk memberi pencerahan, demi pertunangan kita, saya harus bertemu dengan saudara pada setiap jam 9.30 malam. Dan pada siang hari saya cuba melaporkan saudara berkesempatan dengan saya jam 11 pagi ke atau 4 petang ke, bila ada rezeki kita berjumpa dengan calon-calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional. Calon yang lain saya tak dapat jumpa. Jadi saudara jangan marah dengan saya saudara. Saya nampak bendera, yang nampaklah ini dia punya poster, tapi calonnya tak ada ditemui. Jangan kata saya pilih kasih, tidak saudara. Saya tidak memilih kasih. Tapi yang saya jumpa, yang mereka sudi berjumpa dengan saya untuk memberi pencerahan adalah warga-warga calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Lebih-lebih lagi saya adalah orang UMNO. Itu saudara ya. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan tajuk malam ini 3 hari lagi, kita santun pantun Pak Nazir. Jangan lupa Pak Nazir daripada Perlis berkirim salam daripada ujung Perlis ke hujung benua, iaitu di Johor ni saudara. Kata Pak Nazir, pakai topi sengit mengering, matanya layu seperti meredang. Selagi DBP tidak bertaring, bahasa Melayu terus kecundang. Ini Pak Nazir melahirkan kekecewaan beliau kerana Dewan Bahasa dan Pustaka masih lagi, sebagaimana saya katakan, tidak mempunyai penguasa. Walaupun ada akta bahasa, tapi bahasa kita masih lagi dipandang enteng. Sedangkan dah ada, memang sudah ada akta bahasa. Sesiapa yang mencemarkan bahasa Melayu, maka mereka boleh didakwa. Yang kita nampak, siapa yang tak pakai SOP, tak pakai topeng pelitup, itu yang didakwa. Kalau you bercakap sembrono dan sebagainya, terima kasih Wilson Stephen. Kalau menggunakan bahasa yang lentang pukang, boleh pula. Ini masalahnya saudara. Baik, kata Pak Nazir lagi, Pak Kudu membuat kendi, dijual sampai ke serata desa. Jangan bernapsu menggamit undi hingga sampai mengguris bangsa. Ni Pak Nazir berpesan. Dalam kita ni musim-musim pemilihan atau pilihan raya negeri Johor ni, dia kata janganlah bernapsu untuk mengambil undi hingga sampai mengguris bangsa kita. Saudara, terima kasih Pak Nazir. Saya juga menerima kiriman pantun daripada sahabat saya, saudara Nordin Malik, yang saya nampak beliau begitu kecewa. Kekecewaan beliau apabila sepatutnya ada Timbalan Menteri Pertanian kononnya nak datang ke iGrow, nak melihat bagaimana TVET ataupun pengajaran atau pengajian untuk lestari pertanian moden.
Tapi berjanji kali pertama batal. Kali kedua alasan begini. Itulah keadaannya. Saya bersimpati dengan saudara Nordin Malik yang membuat pelbagai persiapan, akhirnya beliau dikecewakan. Sebab itu saya kata kadang-kadang mereka yang berada di anjung kuasa, mereka dengan mudah membatalkan setiap temu janji. Sedangkan rakyat menanti dengan penuh harapan supaya menteri ataupun timbalan menteri dapatlah melihat macam mana untuk memajukan sektor pertanian. Itu saja matlamatnya, bukan nak minta projek. Itu pun tak boleh disantuni. Memanglah menteri ini timbalan menteri pertanian, saya nampak tengok ada jemputan dan sebagainya, lalah kali dibatalkan last minute. Saya bersimpati dengan saudara Nordin. Beliau berkirim pantun dalam keadaan yang begitu kecewa. Katanya apa diharap menanam cabai sudah masak cepat dipetik. Apa diharap menteri lebay kerja bertangguh asyik berpolitik. Jadi dia kata sebab timbalan menteri pertanian datang daripada parti PAS. Sahabat saya, saudara Datuk Awang, beliau merupakan ahli PAS dan dilantik sebagai timbalan menteri pertanian. Tapi nampak gayanya beliau dikecewakan. Kalau saya jumpa dengan Awang, memanglah kena serbu dengan saya, saudara. Mak Sepana, ringgit lagi teruk susut dalam poket rakyat. Kerajaan belum santuni KWSP. Betul, saudara. Dan kata saudara Nordin lagi, ramai orang pergi ke Bota, singgah sekejap membeli rehal. Masa pembangkang, kuat mengata, bila berkuasa, apa pun tak hal. Jadi waktu mereka jadi pembangkang dulu macam-macam mengata itu ini. Tapi sekarang ni dah jadi timbalan menteri, jadi menteri. Rakyat tidak disantuni. Dan saya haraplah pegawai di Kementerian Pertanian jangan begitu. Nyatakan sesuatu pada menteri anda. Kalau dah janji nak datanglah. Ini sekali, dua kali, berkali-kali menangguhkan. Mesti kecewa rakyat. Saudara, terima kasih saudara Nordin. Terima kasih kepada Pak Nazil. Baik saudara. Usai pantun, kita masuk seketika segmen Gedung Ilmu. Kerana warga terdahulu mengingatkan kita bahawa pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Saudara, mesti menjaga kemurnian sikap. Pemimpin yang didambakan oleh bangsa dan warga adalah pemimpin ikutan. Artinya pemimpin yang patut dijadikan contoh tauladan bagi warganya. Jadi pemimpin terdahulu mengharapkan lahirnya pemimpin bangsa kita untuk hari ini dan akan datang sebagai pemimpin ikutan. Saudara, kadang-kadang waktu saya live ini, saya agak terganggu tak apa. Jadi saudara, saya harap mohon maaf. Inilah cara saya buat live. Ini live saya rakyat Marhain, saudara. Duduk di ujung-ujung sudut. Ini panas ni berpeluh-peluh sebab aircon tak berjalan. Mungkin hotel ni nak jimat dan sebagainya. Tapi bagaimanapun, hotel KSL ni saya rasa antara hotel yang terbaik. Cuma sekarang ni kesan daripada ekonomi yang mengudum, banyak kemudahan-kemudahan yang tergendala. Maklum sajalah saudara, itu keadaannya. Dalam segmen Gebuk ini, sebab itu orang tua dulu mengharapkan lahirnya pemimpin yang boleh jadikan pemimpin ikutan. Kerana ianya memang patut menjadi ikutan, budinya halus, dadanya beriman, mulutnya manis, laku pun sopan. Sakit dan susah ia tahankan, pedih dan perit ia sabarkan. Berkorban tidak mengharap balasan, berbudi tidak mengharap pujian. Dijadikan pemimpin, hidupkan nyaman. Dijadikan tiang, tiada menyeman. Dijadikan tudung, membawa nyaman. Memimpin umat rukun dan damai. Itu kenyataan dan harapan pemimpin terdahulu. Supaya hadir pemimpin hari ini benar-benar menyantuni rakyatnya, saudara. Sambung lagi malam besok, apa pula culipan daripada buku kiriman daripada Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Terima kasih Tan Sri atas kiriman buku yang begitu berarti yang saya gunakan untuk perkongsian kita saban malam. Saudara. Baik, sebelum saya masuk dalam bab serius lagi, saya perlu memberi peringatan. Ini mesti saya buat sebab tadi ada peguam saya telefon. Dia kata, Datuk, adakah you memberi peringatan? Saya kata, insya-Allah ada. Sila beri peringatan katanya. Kerana mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube, maka itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan komen-komen yang dihantar, yang ditulis dalam laman ini. Juga saya tidak bertanggungjawab. Artinya saya tak bertanggungjawab atas suntingan mahupun komen-komen yang anda hantar. Kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk memantau ke semua suntingan ataupun komen. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Ingat saudara,
Saya harus mengingatkan bahawa ini adalah pencerahan politik. Tak lebih daripada itu. Matlamatnya hanya sekadar untuk memberi informasi, bukan untuk melewakan sesiapa, saudara. Minta maaf, saudara, agak letih sikit. Saya minum dulu. Jadi, saudara, dalam keadaan-keadaan begini, saya amat mengharapkan agar kita memegang prinsip bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah. Kalau saudara tak bersetuju dengan pandangan saya, saudara boleh hantar, tapi saya minta jangan maki hamun. Kita adalah warga bangsa cinta damai yang sentiasa menyantuni dengan penuh harmonis. Jagalah bahasa kita, jagalah adab kita. Saudara juga kalangan orang yang terpelajar. Kalau tidak, macam mana boleh live dengan saya, saudara? Niat saya lain tidak adalah untuk memberi pencerahan. Baik, saudara. Saya ingin mengumumkan bahawa hari ini kerajaan telah pun menyatakan dan membuat pengumuman melalui Kementerian Kewangan, iaitu harga runcit petrol. Ini yang rakyat nak tunggu. Tapi nampaknya RON 97 naik sebanyak 30 sen seliter, iaitu kepada RM3.45, daripada RM3.45 kepada RM3.75. Aduhai, minyak dah mula naik bagi tempoh 10 hingga 16 Mac. Bagaimanapun, kerana RON 95 dan diesel, ini keperluan rakyat marahan, maka pihak kerajaan masih lagi mengekalkan harga lama, iaitu RM2.05 seliter dan RM2.15 seliter, iaitu RON 95 RM2.05, diesel RM2.15. Kalau naik itu, saya yakin maka harga barangan juga tentulah naik. Jadi, saudara, kerana kerajaan terpaksalah mengekalkan harga ini walaupun harga minyak di pasaran antarabangsa begitu tinggi, saudara. Baik, saudara. Itu berhubung dengan soal RON. Agak menggembirakan saya, walaupun saya tak mendengar sepenuhnya, saudara, nampak gayanya Yang Berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tahun dulu dia tak bersetuju, tapi hari ini dalam Dewan Rakyat maka menjeritlah Ketua Pembangkang supaya mendesak kerajaan segera membenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja. Syukur, Alhamdulillah. Paling tidak pun suara kita disahut oleh Ketua Pembangkang. Paling tidak pun beliau sudah mendengar. Sebab beberapa minggu lalu saya dah bercakap, saya kecewa. Tapi nampak gayanya barulah beliau merasakan perlunya kumpulan wang simpanan pekerja ini diperjuangkan. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pak Syekh. Kerana Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa agar pengeluaran dana kumpulan wang simpanan pekerja dibenarkan dengan segera setelah beliau menyifatkan kerajaan gagal membantu rakyat yang terdesak. Faham pun yang kita cakap sabah malam tu, saudara, baru dia nak faham. Katanya langkah itu kini dilihat perlu dilaksanakan meskipun sebelum ini beliau berpendirian sebaliknya. Dia mengaku sebab sebelum tu dalam ucapannya di Parlimen bulan lalu dia tak setuju, tapi sekarang dah setuju. Dan seperti yang saya katakan, katanya soal ini tahun lalu di Dewan Rakyat, saya agak keberatan untuk mendukung langkah ini kerana ia pasti memberi kesan kepada simpanan mereka di masa hadapan. Meski saya tahu pendirian ini sangat tidak popular di kalangan rakyat. Itu waktu dia membangkang. Bagaimanapun dia kata, saya turut meletakkan syarat kepada kerajaan saat itu untuk menampung kerugian yang dialami rakyat akibat banjir sekiranya kerajaan enggan untuk membenarkan pengeluaran wang simpanan pekerja. Bagaimanapun, setelah kita melihat bahawa kerajaan seolah-olah tidak ada jalan untuk merungkai kegagalan ini, maka saya kini, itu kata Anwar, saya kini mendukung agar pengeluaran ini dibenarkan sesegera mungkin dan tanpa ada apa-apa halangan kerana birokrasi. Alhamdulillah, saya akhirnya Ketua Pembangkang pun dah bersetuju dengan tak apa yang ni. Saudara Bahrum Waria, tiap minggu minyak 97 naik. Teruk ni, betul. Dan sekarang ni Ketua Pembangkang dah bercakap, at least kurang-kurangnya pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja itu minta disegerakan. Artinya, saudara, tidaklah saya sendirian kesunyian. Abang Non pun nampaknya dah pusing lagi ke. Saudara Rusdi Hanafi, jangan kita marah. Kalau dia pusing, dia bersetuju, bagi saya mesti menyantuni rakyat. 2 malam lepas saya dah balon dah dia punya speakernya, Datuk
ini Abdullah Sani, dan beliau menghubungi saya menceritakan keadaan. Mungkin saya tak tahu. Mungkin dia bercakap dengan ketua pembangkang, presidennya. Dia kata nampak gaya sekarang ni rakyat memang menderita. Jadi Anwar berkata pendera itu mengambil kira keluhan rakyat, khususnya ketika jelajah beliau di seluruh negeri Johor. Memang pun rakyat di Johor semua bercakap. Ini saya kadang-kadang saudara, bila saya membuat pencerahan ni, orang mengatakan saya mengada-adakan. Sebenarnya tidak, saudara. Apa yang saya lakukan adalah tentang rakyat. Saudara. Kemudian katanya lagi, dia terus mendengar keluhan di kalangan rakyat yang hari ini berada dalam keadaan yang amat terdesak dan menekan. Terutamanya katanya dalam jelajah beliau di seluruh Johor yang sedang berlangsung pilihan raya negeri. Jadi kerajaan katanya mesti mengambil kira nasib golongan rakyat yang tidak mencarum. Jadi artinya kepada mereka yang tidak mencarum, mereka yang tidak mempunyai kelayakan, yang saya katakan simpanan mereka tidak mencapai 50,000 tu, jadi kena fikir juga cara lain untuk membantu rakyat. Ini dalam keadaan yang terdesak. Saudara, tadi saya berbual daripada Pontian nak sampai ke sini, sempat singgah sekejap, jumpa dengan toke-toke warga bangsa bukan Melayu. Dia pun merungut, saudara. Rupanya, saudara, bukan saja harga daging kita naik, bukan saja harga ayam naik. Dia kata, wah tak boleh tahan. Sekarang harga itu apa lu cakap itu apa? Pik dia kata. Saya kata kinzir. Itu pun sudah naik loh. Jadi harga kinzir pun sudah naik, saudara. Itu keadaannya. Dan harga barangan lain terus mencanak, saudara. Makan di kedai pun sekarang ni mahal. Rakyat tiada kemampuan. Jadi kita amat mengharapkan agar pimpinan negara peka dengan masalah ini. Ini bukan masalah peribadi. Ini bukan seorang-seorang punya masalah. Ini masalah yang saya merasakan mendasari untuk semua masa. Warga bangsa kita sekarang ni dalam keadaan cukup terdesak, tambah-tambah lagi kesan daripada ekonomi yang semakin mengudum. Wang kita semakin kecil. Perang dunia antara Rusia dengan Ukraine berjalan. Saya takut satu saja, saudara. Kekhawatiran saya apabila kita tak mempunyai simpanan makanan, itu food bank. Saya harap agar Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna sila pastikan agar barangan keperluan rakyat ini secukupnya. Cik Puteri Kaisah yang bercakap tu orang UMNO je. Saudara, saya dah bagi tahu Cik Puteri, jangan marah. Saya memang orang UMNO. Dan perjuangan kita ini bukan soal perjuangan UMNO, saudara. Ini yang kita sekarang ni ketua pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah bersetuju. Saudara Ahmad Yusof dia kata harga padi yang tak nak naik, ini pun input pun tetap naik. Itu keadaannya. Bukan begitu saja, saudara. Saya pergi ke Pontian tadi, saya tengok, saya pergi ke Tanjung Piai, pasar-pasar mengeluh. Mengeluh kerana bahan-bahan makanan masih lagi tidak begitu mewah macam dulu dan harga pun sudah mula mencanak. Saudara ni, pengundi-pengundi Johor jangan terpedaya dengan Noah. Saya tak marah dengan beliau. Saya gini aja, saudara, kita harus bersikap terbuka. Kalau mereka sanggup memperjuangkan soal rakyat, kita bersama, tak ada masalah. Soal undi terpulang. Saya tidak mau berkempen undilah wanti, undulah, tak ada. Tapi yang saya dengar saat ini apabila di parlimen tadi, ketua pembangkang dia pula bersetuju. Bila lega, adalah kelegaan saya. Bahawa artinya kita bercakap, bukan kita cakap omong kosong, saudara. Dan saya harap agar Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, Yang Berhormat Menteri Kewangan mendengar perkara ini. Jadi saya haraplah dalam keletihan ini saya juga mendoakan agar kumpulan wang simpanan pekerja segera mengeluarkan mengizinkan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Ini tidak lain dan tak bukan, saudara, adalah untuk menangani kehidupan rakyat. Baik, saudara, itu soal KWSP. Dan satu perkara lagi, saudara, nampaknya tiba ni musim, mungkin bila cakapnya saya kata bahawa saya ni melaporkan benda orang kaki pusing. Hari ini juga kabarnya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akhirnya dia mengakui bahawa Muafakat Nasional yang dibentuk bersama UMNO dah hampir 3 tahun lalu, dia kata tidak terkubur dengan mudah. Tegahnya kerana kewujudan membawa muafakat yang membawa agenda penyatuan ummah bagi mensejahterakan Malaysia itu telah berjaya memberi kesan yang sangat positif, khususnya kepada ahli kedua-dua parti.
Tok Lebay ni baru tahu. Dah kita bercakap bertahun. Saya cuma marah nak serang aja. Dia kata walaupun saya tak boleh jawab tentang kemungkinan. Kerana kemungkinan itu katanya macam-macam boleh berlaku. Namun perlu difahami bahawa kerjasama PAS dengan UMNO berdasarkan prinsip. Jadi dasar perjuangan kita ialah Islam. Berdasarkan perpaduan ummah dalam Islam. Jadi dia kata, dia mengaku. Tuan Guru Haji Hadi dia kata kita dapati respon dalam kalangan UMNO. Boleh kata UMNO lah saya. Respon dalam kalangan UMNO sangat positif. Bukan semua pimpinan UMNO bersikap hanya bermain isu saja. Jadi perpaduan kita bukan perpaduan berdasarkan isu politik, tetapi masalah semasa. Isu jangka panjang berdasarkan prinsip untuk menyatukan ummah. Tahu pun. Sedar pun Tok Lebay. Yang kita cakap saya dah bagi tahu. Perkukuhkan muafakat nasional. Demi lestari bangsa kita. Jangan bawa ular berbisa. Saya yakin begini, Sarah. Mungkin saya menjadi pencerahan. Warga PAS akar umbi sudah pun melahirkan kegusaran, kekecewaan yang teramat. Jadi saudara Abdul Halim, Pak Lebay dah rasa tak selamat bekerjasama dengan Medin. Itu saya tak tahu, saudara. Apa yang adalah hati mereka. Tetapi paling tidak, apa yang saya suarakan saban malam, saya menyatakan warga PAS akar umbi. Mereka amat kecewa, mereka amat sedih melihat kehancuran muafakat nasional. Bukan disebabkan oleh UMNO. Ini oleh pimpinan mereka. Kerana kita dah bagi tahu, kita tak akan bekerjasama dengan PBM. Itu kehendak ahli akar umbi UMNO. Dan beliau sepatutnya memilih yang mana lebih penting, yang mana lebih besar. Seharusnya beliau membuat pertimbangan yang jelas. Tapi nampak-nampak gayanya sekarang ni, dia seolah nak berbalik-balik dengan UMNO. Jadi mungkinlah ahli-ahli PAS sekarang ni, di peringkat akar umbi, mereka telah pun memprotes. Saya melaporkan bagaimana berlaku di Segamat, bagaimana berlaku di Batu Pahat, bagaimana berlaku di Johor. Dan ini juga esok UMNO akan membuat protes besar-besaran warga Johor. Jadi bangsa Johor sudah pun merasakan kekecewaan yang teramat sangat apabila kenyataan daripada Pak Haji Hadi. Dia kata orang Johor ni tak peka ataupun tidak begitu mendalami ataupun berminat dengan politik Islam. Akhirnya besok akan ada, saya dipahamkan agar ada satu tindakan memprotes dan mungkin mereka minta menuntut tindakan undang-undang sebab warga Johor merasakan mereka telah pun diperhinakan. Saudara Fakri Sani, UMNO Solo lagi bagus. Saya rasa dalam itu keadaannya sebab itu kita dah bagi sekali. Pertama kali di Sabah dia tolak kita, kemudian kita bagi peluang di Melaka. Dengan mudah mereka menolak kita, sedangkan apa yang kita offer ataupun apa yang UMNO berikan pada PAS ditolak mentah-mentah. Begitu juga dengan DG Johor. Mengikut kata Timbalan Presiden Datuk Mak Hassan, dia kata kita cari kawasan yang selamat untuk calon PAS. Datuk Asni begitu murni hatinya menyediakan 5 kawasan Dewan Undangan Negeri, tapi mereka tolak. Jadi Razali Samad tak perlulah layan parti PAS tu lagi. Terpulang. Bagi saya satu saja, sekarang ni mereka dah mula tak tahu sama ada nak balik ke pangkal jalan apa semua. Kalau kita nak balik pangkal jalan, mereka kena tinggalkan Perikatan Nasional. Itu saja mudah bagi saya. Kerana besok akan ada satu protes besar-besaran. Saya mengharap tidak adalah unjuk rasa yang bukan-bukan. Kerana warga Johor sudah kecewa yang amat sangat bila mengatakan bahawa bangsa Johor ni seolah-olah tidak mengutamakan politik cara Islam. Sedangkan di Johor ini saya kata 844 masjid ada di sini saya. Sejak tubuhnya kerajaan daripada 1895 lagi di negeri Johor ini. Dan baginda Tuanku Sultan begitu prihatin dengan soal agama Islam. Di Johor ni jangan main-main, saudara. Saya perhatikan, saya lihat kenyataan baginda Tuanku. Baginda memanglah istana tidak akan mencampuri politik. Tapi baginda bercakap terus terang. Kalau datang ni untuk memporak-perandakan bangsa Johor, dia kata berambuslah, dia kata. Kasar tu. Kerana baginda tidak mahu melihat rakyatnya di sini dikocakkan dengan percaturan politik yang sembrono. Makna jebat. JDT 6, Sarawak kosong. Saya tak tahulah, itulah pura-pura bola. Saya tak sempat nak tengok sekarang. Tapi saya melihat bahawa begitulah peka
prihatinnya Duli Yang Muhammad Sultan terhadap rakyatnya. Jadi macam mana boleh dikatakan bangsa Johor ini tidak prihatin ataupun kurang mengutamakan politik cara Islam. Ini keadaannya, saudara. Ini saudara Zainal Omar terbaik UMNO Solo. Sebab itu keputusan Presiden UMNO jelas. Kalau ini keadaannya, maka UMNO bertanding masuk gelanggang Solo. Tak apalah. Orang kata koyak rabak pun macam-macam lah dituduh, dimaki Hamon, dituduh parti perompak, penyamun dan sebagainya. Tu lah. Saya katakan bahawa orang yang sabar itu akhirnya pasti akan mencapai kemenangan. Ya, saudara. Sebab itu saya bagi tahu bahawa rakyat Johor pun sekarang ni mereka dah benci sebenarnya dengan soalan-soalan yang bercorak peribadi. Warga Johor sebenar-benarnya dapatan saya bila saya berkesempatan bertemu dengan mereka. Mereka menyatakan bahawa mereka nak lihat, nak dengar apa perancangan. Sebab itu apa yang diutarakan oleh Dato' Hasni, pimpinan UMNO hanya berikhtiar. Kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, kita tak boleh bercakap cakap besar, nak buat itu, nak buat itu. Tidak, dia kata dia akan berikhtiar. Ikhtiar pertama UMNO adalah mewujudkan kestabilan politik. Kan baik begitu. Tak payah gunakan manifesto, janji seribu mimpi dan sebagainya. Dia kata kita berikhtiar. Pertama sekali untuk mencari kestabilan politik. Yang kedua, yang paling penting adalah ekonomi mau diuruskan sebaik mungkin. Sebab rakyat, macam saya kata tadi, ayah, wah mau makan itu apa itu daging. Daging khinzir pun dah naik harga sekarang. Saya tak nak memadamkan muka lah. Tapi saya lihat besar kemungkinan apa yang dapatan saya, kesan daripada pemimpin yang begitu menonjolkan persoalan peribadi, maka akhirnya masyarakat Tionghoa mereka kata kalau mereka tak mengundi Barisan Nasional, dia tak nak turun mengundi. Itu jelas. Saya turun ke pasar-pasar, saya turun ke kedai-kedai, kerana saya melihat banyak kedai-kedai yang telah pun ditutup perniagaan mereka. Malahan beberapa buah hotel di Johor Bahru ini juga sudah pun ditutup secara dah habis, dah kuyup dah. Jadi janganlah terima dah lobai-lobai cari sakit, Datuk. Saya tidak berkemampuan saudara. Saya boleh memberi pencerahan dan menyatakan persoalan ini kepada Presiden. Itu saja. Saudara Zahari Muhammad, Hadi suka cakap lepas. Inilah akibatnya saudara, kadang-kadang sebab pulut santan binasa kerana mulut badan binasa. Itu keadaan saudara. Dan saya dari dulu saya sebenarnya tak nak menyerang. Sebab saya melihat PAS juga dah baik dah menyantun muafakat nasional. Tapi mereka memilih saya rasa mereka memilih duniawi untuk jawatan, nak jaga sangat. Itu pulanglah. Saudara Jamilah Milah, Barisan Nasional tetap di hati orang Johor. Memang pun saudara, warga Johor, bangsa Johor, mereka merasakan mereka bertanggungjawab untuk mengembalikan UMNO Barisan Nasional ini kembali ke tahap kepimpinan negara, untuk menerajui kepimpinan negara. Kerana mereka merasakan UMNO ini milik warga Johor. Memang kita kena terima hakikat UMNO dilahirkan ataupun disentuk limaukan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil dibaptaskan di Istana Johor. Jadi orang Johor, kalau orang mengata UMNO, mereka juga rasa tersinggung. Apatah lagi bila dikatakan rakyat Johor ini tidak peka ataupun kurang berminat dengan politik Islam. Jadi tak boleh buat begitu. Semua orang ada perasaan. Saya dah bagi tahu 2 malam lepas pun dah kata hati-hati mengeluarkan kenyataan. Jangan main sembrono. Begitu juga sekarang ni saya tengok apabila mereka menyerang habis-habisan Datuk Sri Zahid, ada Datuk Sri Najib. Ni saya nampak ni dari halaman Tun Carlos. Beliau mencantikkan setelah Perikatan Nasional menolak untuk berdebat, maka Datuk Sri Najib sekali lagi mengulangi 7 soalan supaya Presiden Perikatan Nasional khususnya Tan Sri Muhyiddin menjawab. Walaupun Azmin mencabar supaya beliau berdebat, tapi itu bukan kelasnya lah. Kamu selesaikan masalah debat kamu, dengan Lokman, itu yang dulu. Jadi kata Sri Najib, pertama sekali dia kata, adakah masalah terbesar Felda masa beliau jadi Perdana Menteri lebih 50% daripada pokok sawit Felda dalam kategori terlalu 2, manakala ramai penoka sudah mula lanjut usia tapi generasi kedua dan ketiga kurang berminat untuk mengambil alih. Itu persoalan dia. Tan Sri Muhyiddin kena jawab. Kedua,
adakah Kerajaan Barisan Nasional dahulu amat bersedia untuk menyalurkan peruntukan dan dana bagi Felda supaya kesihatan hidup peneroka sentiasa dijamin sepanjang masa. Masa itu beliau jadi Perdana Menteri. Ketiga, dia kata ini persoalan tentang Felda, saudara. Adakah dia kata benar bahawa wujudnya put option atau dalam perjanjian pembelian syarikat sawit Indonesia Eagle Heights di mana Felda berhak menuntut penjual untuk membayar balik harga penjualan. Jadi ada 7 persoalan, saya lihat satu persatu yang dia kena jawab. Saya nak cerita, nak habis pun saya tak layak lah. Biarlah Tan Sri Muhyiddin jawab sendiri. Bagaimanapun saudara, ini saya rasa mungkin kerana itulah apabila Tuan Guru Haji Hadi, dia tiba-tiba sudah nampak dia akan kembali seolah nak bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Kerana apabila kita melihat dalam beberapa ucapan, Tan Sri Muhyiddin seolah memberi isyarat dalam ucapannya bahawa PAS sudah lupakan hudud. Ini saya kata kadang-kadang kamu berkawan dengan ular, tunggulah masanya kamu kena patuk. Ini keadaannya. Kerana dalam media sosial cincang online, dia memetik laporan daripada Malaysia Kini bahawa Presiden bersatu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, cuba meredakan kebimbangan pengundi Cina tentang kerjasama partinya dengan PAS yang pada masa lalu mendesak pelaksanaan hudud. Saudara, jadi bercakap pada majlis makan malam bersama masyarakat Cina semalam, katanya Tan Sri Muhyiddin menegaskan bahawa PAS telah menjadi sebahagian daripada kerajaan ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Dan dia bertanya sama ada mereka pernah mendengar tentang potong-potong. Saya kata ini satu penghinaan. Isu potong ni isu hudud, saudara. Bagi saya, kalau begitulah cara nak menggamit undi, bukan Islam, bukan itu caranya. Tapi Tan Sri Muhyiddin begitulah. Dia membayangkan seolah-olah PAS. Jadi akhirnya salah PAS. Dia kata dalam rujukan jelas kepada hudud yang termasuk potong tangan sebagai hukuman. Jadi dia kata ada orang Cina takut PAS. Takut cerita potong. Macam ke sana, ke sini. Ini dia cakap potong. Dia kata ketika saya jadi Perdana Menteri, dalam parti saya dulu pun ada PAS. Jadi 3 menteri PAS. Sekarang pun 3 menteri PAS ada. Dan beberapa timbalan menteri PAS. Ada tak dengar cerita potong-potong? Ini nak meyakinkan warga bangsa keturunan Cina bahawa kerjasama antara dalam Perikatan Nasional antara PPM dengan PAS ini tidak akan menyusahkan warga bangsa Cina. Bagi saya itu bukan caranya. Jangan kita menghina. Soal hukum tetap hukum. Bukan itu caranya. Sepatutnya carilah alasan lain. Jadi mungkin dalam keadaan sekarang ni dia dalam keadaan cukup terdesak. Saya melihat memang banyak sepanjang perjalanan saya tadi pergi ke Tanjung Piai dan saya pergi ke Pontian. Memang banyak dalam perjalanan tu banyak poster dan sebagainya yang dipasang oleh Perikatan Nasional. Tetapi di kedai-kedai saya berbual, tidak ada sokongan yang begitu. Pasang ni tak ada masalah. Upah budak-budak, anak-anak muda kita ni pasang lah. Memang PPM ni dia pernah jadi kerajaan, mereka banyak wang. UMNO pula kali ini bertanding dalam keadaan yang tidak begitu tinggi, punya kewangan yang banyak. Calon-calonnya agar termampu saja. Kerana wang milik UMNO masih lagi ada yang tak boleh dikeluarkan. Jadi terpaksalah. Benar, yang Muhammad Menteri Besar Johor ini datang daripada UMNO, tetapi tak sempat pun nak cari duit untuk UMNO. Jadi belanjalah seadanya. Saya tengok Datuk Asni tadi ada mesyuarat antara Parti Barisan Nasional. Ada timbalan Presiden MIC, ada Presiden MCA, itu Presiden UMNO khususnya Datuk Seri Zahid Hamidi, ada juga Datuk Mak Hassan. Mereka mengadakan mesyuarat melihat perkembangan dan saya lihat wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang penuh keyakinan. Dan paling mengembirakan saya melihat eratnya perpaduan lebih-lebih lagi antara Presiden dan timbalan Presiden berbual dengan senyum dan ketawa dan sebagainya. Malam bila keluar dari bilik mesyuarat berpimpin tangan. Begitulah cara UMNO Barisan Nasional menangani setiap masalah. Dan saya melihat keyakinan itu begitu tinggi. Macam di Pontian dulu Haji Samad Tasrif, dulu Datuk Seri Ahmad Maslan dalam parlimen dia dapat 21,000.
dan Haji Karmen dapat 20,000. PAS pula dapat 4,000. Kalau PAS campur dengan Haji Karmen dah kalah dah kita waktu itu. Sebab undi yang diperoleh Datuk Ahmad Maslan ni tidaklah begitu tinggi. 900 lebih saja saudara. Dan waktu itu ini Datuk Hasni yang bertanding cuma dapat 9,480. Calon daripada PKR Zulkifli Tasrif dapat 5,033 dan Muhammad Firdaus Jaafar daripada PAS 2,590. Kalau dicampur dua tu 7,000 lebih. Retinya saudara ini kalaulah PAS bercampur dengan calon daripada PN, mereka kalaulah two corner fight, susah juga kita. Mungkin Datuk Hasni akan mengekalkan jawatannya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Benut. Tetapi dengan ada pertandingan sampai 4 penjuru, saya amat berkeyakinan kali ini Datuk Hasni akan menang besar. Kerana hadis itu Saudara Hanif Ghazali mewakili Parti Keadilan, Saudara Senator Isa Abdul Hamid mewakili Parti Perikatan Nasional, dan Iskandar Nur Ibrahim Parti Pejuang. Bacaan saya tadi bila saya ke Benut, ke kawasan di Pontian, saya dapat melihat bahawa kemenangan begitu besar akan diperoleh oleh Datuk Hasni. Lebih-lebih lagi beliau adalah Menteri Besar, saudara. Begitu juga apabila saya bertemu dengan calon daripada Pulau Sebatang. Calon Pulau Sebatang, pilihan raya yang dulu UMNO Barisan Nasional menurunkan Datuk T. Siu Kiong, cuma dapat 11,000. Tapi Taqiyuddin Cik Man daripada PKR dapat 14,000. Hari ini UMNO Barisan Nasional menurunkan Hajah Hasrunizah Hassan. Beliau adalah seorang insinyur, anak muda yang begitu saudara dengar tadi live saya dengan beliau petang tadi. Beliau menyatakan dia lahir di situ, anak tempatan, dan pengundi situ majoritinya orang Melayu. Sebab itu saya katakan Pulau Sebatang kali ini akan dimenangi oleh calon Barisan Nasional. Yang lepas yang menang adalah calon daripada PKR. PKR waktu itu kita tak tahu dia mewakili parti mana. Apakah dia mewakili, sebab Datuk Taqiyuddin tak bertanding balik. Cuma yang ada adalah Syuhaizan Kayat mewakili Parti Amanah. Saya tengok dulu calon yang bertanding daripada Amanah, tapi saya makan tadi di gerai di sekolah restoran sebelah tu tutup aja. Sepi saja. Itu Amanah. Walaupun timbalan Presiden Amanah Datuk Salahuddin Ayub, dia asalnya orang Tanjung Piai saja. Saya nampak rumah dia tadi cantik, besar rumah dia. Tak ada kisah, tak ada masalah pada kita. Tetapi beliau anak tempatan, kenapa pula dia bertanding tempat lain? Itu yang orang-orang Pontian Tanjung Piai hairan. Jadi bersama-sama dengan Amanah adalah Perikatan Nasional Ustaz Abdullah Husin dan Haji Abdullah Rashid Abdul Ghani mewakili Parti Pejuang. Dalam keadaan begini saya lihat saudara, ini bolehlah kita nak kata bertaruh tu boleh bertaruh lah. Saya rasa Parti Pejuang hilang deposit, saya rasa. Hilang deposit. Sebab ada beberapa orang berjumpa saya dekat kedai makan tadi, dia kata nak bagi tahu, dia kata bahawa adalah wakil-wakil daripada Parti Pejuang tu minta kita tolong naikkan bendera dan sebagainya. Dia orang buat tak tahu aje. Mengertinya Parti Pejuang cawangan pun tak ada di situ. Adalah sympathizer atau pengikutnya tapi tak ramai. Begitu juga dengan Perikatan Nasional. Amanah adalah dia punya ahlinya gitu, tapi tak ramai kerana walaupun tempat itu saudara Salahuddin Ayub. Sebab itu saya mengatakan Hajah Hasrunizah Hassan, anak tempatan, sebagai insinyur di situ, suami isteri, tinggal menetap di situ, dan tentulah kemenangan ini akan berpihak kepada calon Barisan Nasional. Itu kita kira daripada ujung benua saudara. Dah 2 kursi itu saudara. Kemudian di Tanjung Piai. Tanjung Piai semua orang tahu bagaimana warga Johor, Tanjung Piai mencipta sejarah besar dengan Wijek Singh mendapat undi yang besar, walaupun Tanjung Piai itu majoritinya pengundi Melayu. Dan kali ini di Pekan Nanas, dulu calon bertanding dulu Tan En Meng daripada Barisan Nasional kalah kepada Yu Tung Siong daripada PKR, itu DAP lah saudara. Cuma kekalahannya hanya 1,300. Sebab Tan Eng Meng dapat 10,548. Yu Tang Siong 11,000, cuma 1,300 saja beza pengundian. Sedangkan calon kali ini
Masih lagi orang yang sama, iaitu Tan En Meng daripada Barisan Nasional menentang calon daripada DAP, Yeo Tun Siong daripada parti DAP, serta ada pula Datuk Tan Cheng Hock daripada Parti Gerakan. Tiga mereka bertanding ini apabila pecah undi Pakatan Harapan, tentulah Tan En Meng ini sebab beza undi sedikit. Di samping itu, sebagaimana saya katakan bahawa warga bukan Melayu sudah pun kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Apatah lagi apabila calon Vijay Singh menang besar. Jadi inilah masanya mereka nak membalas budi balik. Artinya UMNO Barisan Nasional bukanlah parti chauvinis, bukanlah parti yang meletakkan perkauman, saudara. Sebab itu saya mengatakan Pekan Nanas juga Barisan Nasional boleh menang. Bukanlah menang besar pun, saya rasa kemenangan Tan En Meng ni begitu ketara apabila saya lihat di kedai-kedai warga yang duduk makan di kedai-kedai itu, mereka mengatakan tak ada masalah untuk Pekan Nanas, saudara. Begitu juga di kawasan Kukup. Yang tadi saya berjumpa dengan calonnya. Saya kata agak menarik sebab di Kukup ini adalah hujung benua. Kukup itulah yang terakhir sekali. Di situlah letaknya kawasan terakhir semenanjung emas kita ini, hujung benuanya di Kukup, saudara. Dan calon yang bertanding adalah orang baik, iaitu Datuk Jeffrey Atan. Orang yang sepatutnya bertanding sebagai ahli parlimen di situ, tapi beliau redha memberi kepada Vijay Singh. Maka saya jumpa dengan beberapa orang masyarakat Cina, dia kata ini kali wah kena kasih balik sama itu Jeffrey Dean. Bukan Jeffrey Dean, Jeffrey Dean. Saya dengar cara mereka bercakap. Saya bercakap cuma waktu tak ada kesempatan, jadi tak dapatlah saya nak buat interview secara live. Mungkin besok saya akan berjumpa dengan pengundi-pengundi di Johor ni, saudara. Mungkin kalau ada kesempatan. Datuk Jeffrey Dean bertemu dengan Muhammad Zaiful Bakri daripada Parti Keadilan. Nampak keadilan ada dia punya bendera-benderanya, tetapi untuk Perikatan Nasional itu Mahathir Iskandar Mohamad, saya rasa jauh ketinggalan. Apatah lagi Zamzam Hashim, Pejuang. Ini calon yang bakal hilang deposit pada bacaan saya. Datuk Jeffrey Dean saya nampak anak tempatan dan beliau berkhidmat dengan begitu jelas. Jadi kehadiran saya di Pontian dan juga di kawasan Tanjung Piai, dua parlimen itu nampak gayanya kekallah 4 kerusi bagi UMNO Barisan Nasional. Saya harus memberi pandangan saya. Saudara jangan marah. Saudara Wak Rafi Kelapa Muda, dia kata tiba je menang poster. Tak, saya lihat juga ada satu poster. Itulah saya katakan macam Amanah ni, calon daripada Amanah di Amanah yang bertanding tu itu saudara Suizan Kayat. Suizan Kayat dia bertanding di mana kali ni ya? Dia bertanding di Pulau Ais Batang. Saya terkejut. Beliau adalah seorang speaker, takkan dia tak tahu bahawa bila parlimen dah dibubarkan, dia tidak lagi menjadi speaker, tapi ditulis itu speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Suizan Kayat, Parti Amanah. Saya gering kepala. Begitulah rakyat melihat bagaimana mereka yang berada di anjung kuasa kadang-kadang lupa ataupun mereka mewenang merasakan dirinya masih lagi kekal sebagai speaker ke, sedangkan jawatan dah tak ada, Dewan Undangan Negeri dah dibubarkan, melainkan interimnya tak ada Dewan Negeri, interimnya yang masih kekal lagi adalah Menteri Besar dan beberapa orang esko. Itu saja saya yang mentadbir kerajaan negeri. Sebab itu Datuk Asni masih lagi kekal tinggal di Saujana untuk sementara waktu. Kalaulah UMNO Barisan Nasional kalah, mana beliau kena keluar. Tapi nampak gaya sekarang ni, Johor kali ini saya melihat satu kebangkitan yang nyata dan jelas. Saya tidak menjangkakan sebegitu. Waktu saya di Kuala Lumpur, saya baca dari segi data, saya kata mungkin 33 kursi. Itu dari segi data-data pengundi dan sebagainya. Tapi bila selepas penamaan calon, amat ketara sekali. Saya dah berada di Keluang, saya dah berada di Sekijang, saya berada di Ledang, saya berada di Tangkak. Tangkak itu kubu kuat DAP, saudara. Macam saya katakan, mereka dah tak nak lagi dah dengan DAP. Artinya sekarang ni, rakyat Johor, mereka jelek dengan percaturan politik yang bercorak peribadi.
Sebab itu sekarang ni, bila saya katakan tadi, Tan Sri Muhyiddin pun dah mula goyah. Akhirnya, dia kata, seolah-olah hudud ni bukanlah agenda pada parti PAS. Astaghfirullahalazim, saya kata. Dan hari ini, kesan daripada kenyataan daripada ini Haji Hadi semalam, bahawa anak-anak muda di Johor, mereka benar-benar berang. Kerana orang Johor, katanya dalam satu culipan yang saya baca, orang Johor sudah belajar sistem pentadbiran Islam sejak sekolah agama. Jadi pemimpin PAS Kelantan pakai kereta mewah, rakyat dapat air paip tarik saja. Ini adalah kenyataan dari seorang pengguna Facebook. Warga Johor yang merupakan dia masuk dalam live dalam halaman Datuk Khalid Nordin. Beliau merupakan anak muda Johor. Sebagai pemuda UMNO bahagian Johor Bahru, dia kata bahkan rakyat di selatan tanah air itu tidak memerlukan mana-mana parti politik untuk memberi kesedaran politik Islam. Marah betul dia orang. Dia kata kami orang Johor bangga dengan sistem pendidikan Islam yang diterapkan dalam sekolah kebangsaan agama Johor kami. Penyokong PAS dan parti PAS sendiri pun tak perlu bersifat Allah, bahasa teruknya. Datuk Khalid Nordin pun marah juga. Jadi dalam culipan Datuk Khalid juga sudah respon saudara. Dia kata UMNO pun akui memang kekalahan PRU14 disebabkan tsunami politik dan keselesaan Barisan Nasional dalam pemerintahan terdahulu. Itu menurut daripada Datuk Seri Khalid Nordin. Jadi apabila mendengar kenyataan Haji Hadi, maka beliau bingkas bangun. Warga orang bangsa Johor sudah bermarah sekarang ni. Jadi dia kata mengulas lanjut, Khalid Nordin pula dia kata pada profilnya dia maklumkan dia bukan Menteri Besar Johor berpendapat PAS pada pilihan raya sebelum ini untuk menang kursi Johor. Tapi mereka telah pun dengan DAP. Itu keadaannya. Saya tak mau menyebutlah kadang-kadang begitu saja. Memang orang Johor akhirnya apabila disentuh soal agama ni, mereka cepat marah. Saudara Enal Hani tok pergi rengit saya rasa tak pergi, tak kesempatan. Jadi saudara Mat Sapri Zainuddin, UMNO BN 53 kursi itu. Saya tidak boleh mengatakan begitu saja, tapi dapatan saya sehingga saat ini majoriti bukan lagi mati mudah. Malahan UMNO Barisan Nasional pimpinan Datuk Asni besar kemungkinan akan mendapat lebih daripada 2/3 majoriti dan boleh jadi jawatan lebih besar. Cuma saya melihat pimpinan daripada parti-parti pembangkang, yang saya sebut pembangkang adalah mereka yang membangkang pada UMNO, mereka sudah merasa curiga yang teramat sangat. Kerana seandainya pilihan raya Johor ini memberi pukulan macam Parti Pejuang, parti PBM, Parti Muda, saya kata ini pukulan maut pada diorang. Kali ini UMNO Barisan Nasional di Johor mampu untuk memberi pukulan maut kepada parti PAS, kepada parti calon-calon daripada PAS, calon daripada Perikatan Nasional, calon daripada Parti Pejuang, malahan Pakatan Harapan sendiri. Itu Amanah dan juga DAP. Kalau ini berlaku, ketakutan mereka sebenarnya ialah apabila diadakan pilihan raya umum nanti. Rentetan daripada kebangkitan di Johor ini akan menjadi diaspora, akan tersebar ke seluruh negara, sukar untuk mereka meyakinkan rakyat lagi. Kerana rakyat akhirnya mengatakan di Sarawak rakyat dah tolak, kosong langsung PKR dan juga tak dapat DAP juga hampir-hampir kalah teruk. Tak kalah teruk saja, hampir-hampir kosong. Begitu juga pilihan raya di Negeri Melaka. Bila melihat kebangkitan di Melaka, kemudian berlaku kebangkitan yang begitu ketara di Johor, tentulah keadaan ini akan mempengaruhi pengundi di negeri lain. Bukan tak perlulah nak kata nak adakan pilihan raya di Perak ataupun di Kedah, tak perlu. Seandainya ini berlaku, jadi kalau diadakan pilihan raya umum, memang kalangan teman-teman keliling Kelalang, Datuk Ismail Sabri kata tak perlu diadakan pilihan raya umum. Tetapi UMNO menuntut, ini lepas pilihan raya di negeri Johor ni akan ada Perhimpunan Agung UMNO. Saya yakin tentulah ada perwakilan daripada UMNO akan menuntut naik Presiden UMNO, Datuk Ismail Sabri, segera bermohon kepada Duli Yang Mulia Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Saudara Mak Rafi, BN dulu, kini selamanya. Saudara Rafi Tamok, selamat malam. Jadi saya melihat dalam keadaan begini, walaupun dalam keadaan begitulah pemimpin UMNO ni diserang teruk-teruk, tapi saya nampak
bukan saja ia mengundang simpati rakyat kepada UMNO dan calon-calon UMNO Barisan Nasional, malahan bangsa Johor kali ini mereka terkesan dengan kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Haji Hadi berhubung dengan mengatakan bangsa Johor seolah-olah tidak begitu sensitif. Ini keadaan saudara. Dan sekarang ni tengah 3 hari lagi. Selalunya saudara, pemimpin kadang-kadang mereka melakukan kesilapan at the last minute. Ini tentulah cukup damage. Kenyataan Haji Hadi ini memanglah satu kenyataan yang amat damage, merosakkan sekali keyakinan rakyat di Johor terhadap Parti Perikatan Nasional. Ini keadaan saudara. PRU penting untuk memberi kotoran, untuk memberus kotoran yang melekat dan degil. Memang begitu keadaannya. Dan kita akan melihat bagaimana calon-calon yang diturunkan kali ini bertanding dalam pilihan raya negeri Johor, calon-calon muka-muka baru yang memberi harapan. Saya melihat, saya pergi ke kawasan Iskandar Putra. Saudara, itu kawasan Iskandar Puteri, kawasan Lim Kit Siang. Macam saya katakan semalam, bila Lim Kit Siang pergi berucap, dia orang bangkit, meninggalkan majlis. Tidak tak ada dah. Artinya kalau beliau bertanding pun di Iskandar Puteri, besar kemungkinan beliau akan kalah. Dan ini dirasai. Sebab itu mereka sekarang ni dah seolah-olah bagai keadaan yang tak menentu. Jadi bagi saya lah, warga Johor khususnya, yang mereka mengenali diri mereka sebagai bangsa Johor, mereka akan membuat perhitungan 3 hari lagi. Tetapi damage ataupun kekalutan ataupun kesilapan kenyataan daripada Tuan Guru Haji Hadi sukar. Sebab itu Ali Abdul Latif dia kata Haji Hadi harap minta maaf kepada rakyat Johor. Ini keadaan saya. Ini the last minute. Bila di saat-saat lagi 3 hari lagi, menjelang 3 hari lagi, mereka melakukan kesilapan demi kesilapan. Dan saya melihat pemimpin pembangkang seolah terkapai-kapai. Tidak mampu untuk mengimbangi. Batera UMNO sekarang ni rasanya menderu begitu laju. Jadi kita tunggu besok apa akan berlaku dalam kempen-kempen seterusnya. Kali ini tak ada ceramah yang besar-besar, tetapi kita mendengar dan saya harus melaporkan kepada saudara apa yang berlaku di Johor ini supaya kita faham. Kalaulah UMNO Barisan Nasional menang besar kali ini, tidak lain tidak bukan kerana damage dilakukan oleh Haji Hadi. Begitu juga kenyataan Tuan Sri Muhyiddin yang mula seolah-olah memperkenalkan ukur budu, tak ada potong-potong. Dan saudara sendiri dengar bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim pun di Parlimen sudah bercakap menuntut supaya kerajaan segera memberi kumpulan wang semalam pekerja diberikan kepada rakyat. Ini gambarannya bahawa UMNO Barisan Nasional bakal memperoleh kejayaan kemenangan besar. Kita tunggu lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.